أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini dapat kita menyambung PDPR online kita bagi mata pelajaran akhlak, insya-Allah. Murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita tadah tangan, sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا رب يسر ولا تعسر رب تمل بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pembelajaran kita pada hari ini, insya-Allah, amin. Jadi murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh buka muka surat yang pertama, iaitu bagi tajuk kita akan lihatlah isi kandungan untuk akhlak tahun 4. Ada beberapa pelajaran yang kita akan belajar secara ringkas. Saya laju daripada Ustaz, insya-Allah. Sebab akhlak ini merupakan mudah saja. Akhlak ini kalau kita mengikut subjek UPKK adalah adab. Okey, untuk makluman murid-murid, adab ada 2 kertas ataupun 2 paper. Adab pertama dan adab yang kedua. Adab yang pertama lebih kepada soalan-soalan objektif, pilihan aneka pilihan jawapan. Kemudian adalah sedikit soalan subjektif tapi mudah saja, ada yang pangkah rain, ada yang kena tulis betul salah. Manakala untuk adab kertas 2, dia menunjukkan kepada perkara-perkara ataupun soalan-soalan subjektif. Contohnya berdasarkan petikan, apa perlu anda cari jawapannya berdasarkan petikan. Ada soalan-soalan ni lah. Kemudian ada lagi yang berkaitan tentang tajuk-tajuk yang kita akan belajar pada hari ini, insya-Allah. Baik. Hari ini kita akan belajar 2 pelajaran sahaja. Yang pertama, tolong menolong pada perkara kebaikan. Yang kedua, bertanggungjawab. Baik. Mana-mana murid-murid yang ada buku boleh buka muka surat yang pertama, iaitu tolong menolong pada perkara kebaikan. Okay, baik, Ustaz akan baca secara ringkas dan murid-murid boleh semak bacaan Ustaz, ataupun lebih mudah lagi murid-murid boleh baca serta hafalah lagi mudah. Baik, tengok pada pengertian tolong menolong pada perkara kebaikan. Okey, baik, apa pengertiannya ataupun apa ertinya? Tolong menolong ialah saling membantu antara satu sama lain dalam perkara kebaikan untuk diri, agama dan masyarakat. Baik. Jadi tolong menolong ini mudah saja, dia punya keyword dia ataupun dia punya mudah fahami adalah saling membantu antara satu sama lain untuk tujuan apa? Untuk tujuan kebaikan. Itu poin yang utama. Ada bantu-membantu antara siapa? Antara satu sama lain untuk tujuan apa? Kebaikan. Bukan untuk tujuan keburukan ataupun kejahatan. Baik, tengok dalil tolong menolong. Okay, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ila akhir ayat. Baik, maksudnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa iaitu maksiat dan pencerobohan. Baik. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah menunjukkan kepada kita membantu dalam perkara yang baik supaya kita dapat menjadi orang yang bertakwa. Janganlah kamu tolong menolong pada perkara maksiat ataupun perkara-perkara yang berdosa ataupun yang buruk. Baik, terus kepada fadilat. Fadilat tolong menolong. Fadilat ni dengan erti yang lain adalah kelebihan ataupun kebaikan jika kita tolong menolong pada perkara kebaikan. Yang pertama, mengeratkan kasih sayang. Bila sebut tolong menolong, maka lahirlah kasih sayang antara satu sama lain. Dikasihi Allah dan Rasul itu perkara yang biasa. Biasa bila sebut fadilat, akibat tu mesti ada lawannya. Bila kasih, maka lawannya adalah benci ataupun dimukai oleh Allah. Baik. Seterusnya, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Bila mana kita membantu antara satu sama lain, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing, maka mudahlah untuk kita buat suatu pekerjaan dengan sistematik ataupun dengan sebaiknya. Baik, yang keempat, menghormati antara satu sama lain. Bila kita ada sifat ingin tolong membantu sesama kita, maka lahirlah ataupun maka jadilah kita seperti orang yang sentiasa menghormati di antara satu sama lain. Baik, tengok kepada akibat tidak tolong menolong pada perkara kebaikan. Yang pertama, dibenci Allah dan Rasulullah. Itu yang perkara asas lah. Dibenci ibu bapa dan keluarga. Dibenci rakan, guru dan masyarakat. Baik, dalam kita menjawab sesuatu peperiksaan nanti, jawapan dia perlu lengkap lah, maksudnya asingkan. Kalau awak nak buat dibenci oleh Allah dan Rasul, mesti ada partner dia. Kalau ibu bapa dan keluarga, kalau rakan, guru dan masyarakat, itu biasa susunan yang betul ataupun susunan yang terbaik, yang lengkap. Baik, kalau awak buat dibenci Allah dan Rasul, ibu bapa, guru, dah rugilah markah awak kat situ. Sebab kita boleh bahagikan mengikut susunan yang cantik. Baik, seterusnya, suatu pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan dengan cepat kalau kita tiada bantuan. Kalau kita buat satu pekerjaan, ada 10 perkara yang perlu kita selesaikan prosesnya, maka perlu meminta bantuan supaya pekerjaan itu dapat kita laksanakan dengan cara cepat ataupun dengan cara mudah. Melemahkan keharmonian sesebuah masyarakat jika kita tiada ada sifat tolong menolong antara satu sama lain. Baik, yang bawah ni aktiviti saja. Aktiviti mudah lah. Biasa akhlak ni ataupun adab ni lebih kepada pengertian. Dalil, kalau ada hukum adalah letak hukum. Kemudian kebaikan dia ataupun fadilat dia, akibat dia. Kalau ada dia pun ciri-ciri pun biasanya ada. Kita akan tengoklah. Ada beberapa tajuk yang melibatkan ciri, contohnya bahagian apa, kita akan tengok semulalah macam mana. Baik, kita terus kepada pelajaran yang kedua, iaitu bertanggungjawab. Selain daripada itu ataupun amanah ataupun tanggungjawab ataupun peranan kita. Baik, murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus kepada pengertian bertanggungjawab. Apakah pengertian bertanggungjawab? Pengertian bertanggungjawab ialah kesanggupan. Ingat point dia, keyword dia adalah kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan yang telah ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syarak ataupun tidak bercanggah dengan Islam. Baik, itu adalah tanggungjawab, definisi ataupun lebih kepada maksud. Mesti ada kesanggupan dalam diri kita
Untuk apa? Untuk kita mengambil amanah ataupun tanggungjawab tugasan serta kewajipan kita yang telah ditetapkan selain tidak bercanggah dengan syarak. Kalau perkara itu baik, maka perlu kita laksanakan dengan sebaiknya. Sebaliknya, sekiranya perkara yang kita dapat tugasan tersebut memburukkan Islam ataupun lebih kepada keburukan ataupun kemaksiatan, maka perkara tersebut perlu kita elakkan ataupun perlu kita hindarkan untuk diri kita, untuk kita melaksanakan perkara tersebut. Baik, dalil daripada tajuk bertanggungjawab dalam surah Al-Isra, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sam'a wal basar wa al-fu'ada kullu ulaika kana ahdu mas'ula. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Bila kita mati nanti, murid-murid yang kasih Allah Subhanahu wa taala, perkara yang akan ditanya kepada kita berkaitan tentang amalan kita, apa yang kita buat dekat muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita kena bersih, kena sentiasa ingat kepada Allah, ingat kepada janji-janji Allah, ingat kepada pesanan-pesanan yang Rasulullah SAW berikan kepada kita supaya menjadi insan yang benar-benar bertakwa, yang benar-benar beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat kepada bahagian bertanggungjawab. Tengok bahagiannya. Okey, masuk bahagiannya. Masuk bahagian ataupun jenis lah. Biasa kalau ada fokus kepada bahagian, maka murid kena tahu apakah bahagian tanggungjawab. Okey, kita tengok satu persatu. Baik. Yang pertama, tanggungjawab kepada diri sendiri. Menunaikan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itu tanggungjawab ataupun tugasan yang perlu kita buat untuk diri kita sendiri, iaitu amar ma'ruf nahi munkar. Kita melaksanakan apa yang Allah suruh dan meninggalkan segala larangannya. Tidak mensyirikkan Allah. Apa maksud mensyirikkan Allah? Menduakan Allah. Kita yakin ataupun kita mempercayai bahawa Allah itu ada banyak. Maka perkara tersebut perlu kita hindari. Baik, itu tanggungjawab kepada diri sendiri. Kita lihat kepada tanggungjawab yang seterusnya, tanggungjawab kepada Allah. Yang pertama, memelihara diri daripada perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah. Apakah perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah? Mudah saja. Apa yang Allah tak suruh itu perkara-perkara yang Allah benci ataupun Allah tidak suka. Baik. Memantapkan iman dalam diri dan melaksanakan tuntutan rukun Islam dengan sempurna. Okey, kena tahu rukun Islam ada berapa, rukun iman ada berapa. Bila sebut tentang rukun Islam, maka kita hari ini yang bergelar sebagai seorang Islam, maka nak tak nak kita wajib melaksanakan rukun-rukun Islam. Mengucap kalimah syahadah, selesai. Solat 5 waktu, adakah kita cukup 5 waktu tersebut ataupun kurang? Maka muhasabah diri kita. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Mana-mana yang ada ponteng, maka perlu awak qada dengan puasanya pada hari selain daripada hari Ramadan. Yang keempat, membayar zakat bagi yang mampu. Bila kita dah besar nanti, dah ada anak, dah mampu untuk kita membayar zakat, maka perkara tersebut perlu kita laksanakan. Yang kelima, menunaikan haji. Baik. Itu tanggungjawab kepada Allah.
Seterusnya kita pergi kepada tanggungjawab kepada ibu bapa. Yang pertama, mendoakan kesejahteraan ataupun kebaikan kedua ibu bapa. Sebab apa kita perlu mendoakan ibu bapa kita? Perlu kita tahu bahawasanya kita lahir daripada ibu kita. Perlu kita sentiasa mendoakan kebaikan, kesejahteraan, perlindungan kepada ibu bapa kita. Nanti bila kita dah kahwin, kita dah ada anak, maka kitalah dikenal sebagai ayah, sebagai ibu kepada anak-anak kita. Baik. Seterusnya, bercakap dengan lemah lembut. Apa maksud lemah lembut? Maksudnya bercakap dengan bertuturan sebaiknya. Bukan lemah lembut tu bukan macam pondan. Tu lain, berbeza. Maksudnya apa? Cakap dengan intonasi yang sesuai. Bukan kita marah-marah. Ada orang, setengah orang memang dia punya kata-kata dia ataupun sikap dia kalau cakap macam nak marah. Itu kita memang tak boleh nak elakkan. Memang daripada lumrah kehidupan dia, fikrah ataupun fitrah dia punya kehidupan memang macam tu. Kita bergaul dengan dia tengok macam marah, padahal memang dia cakap memang macam nak marah, tapi dia tak marah pun. Itu biasa. Ada juga pernah berlaku kepada kawan-kawan kita. Mungkin kita dah pernah alami. Baik. Seterusnya yang ketiga, taat dan berbakti. Berbakti kepada kedua ibu bapa. Taat satu, berbakti pun perlu ada. Taat ketika mana ibu bapa kita masih hidup. Berbakti ketika mana ibu bapa kita masih hidup. Tetapi boleh juga kita berbakti kepada ibu bapa kita setelah mana ibu bapa kita telah meninggal dunia. Dengan cara apa? Dengan cara kita mendoakannya, dengan cara kita membantu kawan-kawan arwah mak ataupun ayah kita. Itulah cara-cara yang terbaik untuk kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Baik. Kita lihat kepada tanggungjawab yang seterusnya, iaitu tanggungjawab kepada guru. Okey, baik. Yang pertama, menumpukan perhatian ketika guru mengajar. Baik. Kenapa perlu kita tumpukan perhatian? Supaya kita dapat fahami, dapat kita pelajari dalam sesuatu ilmu tersebut. Semoga Allah memberkati ilmu tersebut. Maka jangan kita membuat bising. Kerana dengan membuat bising dapat apa? Dapat dosa. Okey, murid-murid boleh nilai sendiri apakah perkara-perkara yang sebaiknya apabila guru sedang mengajar. Baik. Yang kedua, mematuhi segala yang diajar oleh guru. Okey. Perlu murid-murid ingat, kalau perkara tersebut perkara yang baik, maka perlu kita patuhi atau mematuhi. Kalau perkara tersebut melanggar syarak, maka perlu kita tolak. Jangan takut kalau perkara itu salah dalam sisi agama Islam. Baik, yang seterusnya, menghormati dan mendoakan kesejahteraan guru. Dalam kita menghormati juga, dalam masa sama kita perlu doakan guru-guru kita supaya sihat walafiat. Jika guru kita sakit, macam mana ataupun bagaimana guru nak mengajar kepada murid-murid. Ingat, bila kita berdoa kepada guru-guru, alhamdulillah dan syukur kepada Allah, guru-guru akan sentiasa mendoakan kepada murid juga. Ingat, jangan kita lupa untuk menghormati guru, kerana guru adalah ibu bapa kita di sekolah. Kalau ibu bapa kita di rumah, ibu bapa kita yang sekarang ni lah. Tapi di sekolah, anggaplah guru sebagai ibu bapa awak. Seperti mana awak menghormati ibu bapa awak di rumah, begitu juga awak perlu menghormati guru di sekolah. Baik. Tanggungjawab yang seterusnya, tanggungjawab kepada negara. Okey, baik. Kesetiaan kepada negara. Okey, awak kena setia pada negara. Bila awak dah jadi warga negara Malaysia, maka awak kena setia pada negara. Apa rintangan ujian datang kepada kita, perlu kita ikuti dengan sebaiknya, berpandukan apa yang telah ditetapkan. Baik. Menjaga harta benda awam. Contoh, telefon, apa lagi, perhentian bas.
kenderaan-kenderaan yang perlu kita naiki. Itu adalah salah satu daripada harta benda awam, hospital, klinik, sekolah. Maka perkara tersebut perlu kita jaga sebagaimana kita sebagai apa? Sebagai warga negara Malaysia, negara kita lah. Okey, baik. Menjaga keselamatan dan keamanan negara. Ini biasa diamanahkan kepada petugas-petugas seperti apa? Menjaga keselamatan, polis, askar, bomba dan sebagainya. Mereka bertukar lumus dalam menyelamatkan ataupun menjaga keselamatan negara. Kita yang tidak terlibat secara langsung, maka kita perlu membantu. Bukan kita duduk sahaja, malah kita ada usaha untuk membantu, tak kira lah membantu dari sudut kecil, wang ataupun harta, itu sudah memadai untuk kita sebagai seorang penduduk Malaysia yang boleh sama-sama kita tolong menolong antara satu sama lain. Baik, murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi kepada tanggungjawab yang terakhir, iaitu tanggungjawab masyarakat. Ingat, yang pertama tadi tanggungjawab kepada diri sendiri. Yang kedua, tanggungjawab kepada Allah. Yang ketiga, tanggungjawab kepada siapa? Kepada ibu bapa. Yang keempat, tanggungjawab kepada guru. Yang kelima, tanggungjawab kepada negara. Dan yang keenam, tanggungjawab kepada masyarakat. Jadi ada berapa semua? 1, okey, diri, Allah, ibu bapa, guru, kemudian negara dan masyarakat. Ada 6 tanggungjawab yang perlu kita tahu, iaitu bahagian tanggungjawab. Baik, yang terakhir, tanggungjawab kepada masyarakat. Okey, melibatkan diri dalam aktiviti khidmat masyarakat. Seperti apa? Gotong royong. Ada program gotong royong di peringkat penduduk ataupun kawasan, maka kita perlu menjadikan diri kita supaya menjadi orang yang sukarelawan untuk membantu masyarakat-masyarakat di sekeliling. Baik, yang kedua, saling menasihati dan berbuat baik dengan jiran kita. Jiran kita bukan sekadar di sebelah kanan, hadapan dan belakang, akan tetapi dalam satu kawasan penduduk kita dikira sebagai jiran kita. Lain lorong pun kira jiran kita, jiran dalam satu kampung. Baik, memelihara kerukunan hidup berjiran. Ada rukun jiran, rukun tetangga, maka perlu kita laksanakan. Maksudnya apa? Kalau kita ada jiran di sebelah kita, tak perlulah kita membuat bising. Maksudnya jaga orang panggil apa? Suasana supaya tidak menjadi tegang di antara kita dan jiran kita. Baik, selesai untuk bahagian tanggungjawab. Jadi kita lihat kepada fadilat. Okey, macam biasa, fadilat dikasih Allah dan Rasul, disukai oleh ibu bapa dan masyarakat. Kerja menjadi sempurna bila kita ada tanggungjawab dan kita laksanakan dengan sebaiknya. Baik, kerja yang dilakukan mendapat faedah yang berpanjangan. Okey, bila kita ada tanggungjawab, tugasan kita ada deadline yang kita letakkan, maka perkara tersebut akan menjamin sesuatu faedah dalam jangka yang panjang. Baik, tengok akibat dia. Akibat mudah saja dimukai Allah dan Rasul. Kerja yang diamanahkan tidak sempurna kalau kita tak ada sifat tanggungjawab. Hasil kerja yang dilakukan sia-sia saja. Baik, kerja dan tugasan yang dilakukan tidak mendapat keberkatan. Baik, jadi dua pelajaran yang kita belajar pada hari ini, iaitu tolong menolong dalam perkara kebaikan dan tanggungjawab. Jadi murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekadar itu saja perkongsian ilmu Ustaz pada petang ini. Jadi murid-murid boleh baca, boleh lihat semula. Mudah saja akhlak ini, adab. Kalau awak ada adab, insya-Allah ia akan menjadi lebih mudah untuk kita menjawab dalam peperiksaan UPKK, insya-Allah. Amin. Ustaz doakan semoga murid-murid dapat
melaksanakan tugasan dengan sebaiknya. Jadi untuk akhirnya kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha